Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nusyazwan bin Anwar. Nombor metrik 192000125 akan membentangkan assignment yang bertajuk Kemudaratan Mestilah Hilang berkaitan dengan pengambilan vaksin. Pertama sekali kita mestilah tahu apa itu vaksin. Definisi vaksin berasal daripada bahasa Latinnya iaitu vaxa, sapi, dan vaksinia yang bermaksud cacar sapi. Ia adalah bahan antigenetik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap sesuatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami ataupun liar. Seterusnya, saya akan bentangkan yaitu apa jenis-jenis vaksin. Jenis vaksin ada 4, yaitu yang pertama live attenuated vaccine, yaitu vaksin hidup yang diperbuat daripada bakteria atau virus yang sudah dilemahkan daya virulensinya dengan cara kultur dan perlakuan yang berulang-ulang, namun masih boleh meningkatkan reaksi imunologi yang sempurna yang serupa dengan infeksi alamiah. Yang kedua, inactivated vaccine, dalam kurungan killed vaccine. Vaksin ini dibuat daripada bakteria atau virus yang dimatikan dengan zat kimia atau dengan pemanasan, dapat berubah seluruh bahagian dari bakteria atau virus ataupun bahagian dari bakteria atau virus atau toksoidnya sahaja. Yang ketiga, vaksin toksoid. Vaksin ini yang dibuat daripada beberapa jenis bakteria yang menimbulkan penyakit dengan memasukkan racun dilemahkan ke dalam aliran darah. Yang keempat, vaksin aseluler dan subunit. Vaksin ini yang dibuat daripada bahagian tertentu dalam virus atau bakteria dengan melakukan cloning dari gen virus atau bakteria melalui kombinasi DNA, vaksin vektor dan vaksin antibiotik. Seterusnya, yaitu kerosakan tubuh akibat vaksin. Ada 3. Yang pertama, informasi kesihatan juga dipenuhi contoh yang mengaitkan vaksin dengan timbulnya penyakit. Vaksin telah dikaitkan dengan kerosakan otak, IQ rendah, gangguan penumpuan, kemampuan kurang belajar, autism dan neurologi. Yang kedua, vaksin beguk dan campak yang diberikan kepada kanak-kanak misalnya telah menyebabkan kerosakan otak, kanser, diabetes, leukemia hingga kematian, dalam kurungan sindrom kematian bayi mendadak. Yang ketiga, Sweden menghentikan vaksinasi batuk pada tahun 1979 kerana ternyata wabak penyakit ini terjadi pada kanak-kanak yang telah mendapatkan vaksin. Setelah itu, penyakit ini menjadi penyakit ringan tanpa kes kematian. Hal ini secara jelasnya menunjukkan bahawa vaksin sebenarnya menyebabkan penyakit. Hukum menggunakan vaksin sebagai alat pencegahan penyakit sebelum daripada berlaku lagi. Islam menyarankan umatnya agar sentiasa mencari penawar pada penyakit yang dihadapi, kerana setiap penyakit ada penawar yang perlu dicari, terokai dan dikaji. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, maksudnya setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah. Riwayat Muslim. Seterusnya, dalam hal ini hukumnya adalah harus. Ini kerana rawatan terdahulu sebelum berlaku wabak atau dibimbangi berlaku satu-satu penyakit adalah dibolehkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa makan 7 butir kurma Madinah
pada pagi hari ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun. Riwayat Bukhari. Seterusnya, syarat penggunaan vaksin. Jika vaksin diperbuat daripada bahan yang bersih dan suci, maka ia diharuskan. Jika diperbuat daripada bahan najis, ia terbagi kepada dua. Yang pertama, jika di sana ada alternatif lain, maka tidak boleh menggunakan vaksin yang najis. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan penawar, dan Dia telah menjadikan bagi tiap-tiap penyakit itu penawar. Maka kamu semua berubatlah, dan janganlah kamu semua berubat dengan perkara yang haram. Yang kedua, jika di sana tidak ada alternatif yang lain, ia dibolehkan kerana ia termasuk dalam perkara darurat. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan dalam hal ini. Kaedah al-darurat tabi al-mahzurat, iaitu mudarat yang mengharuskan yang haram. Tetapi kaedah ini diikat dengan kaedah lain, iaitu ad-darurat taqdiru biqadariha, yang bermaksud mengambil darurat cukup yang perlu sahaja. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam hal ini, Islam amat menitik beratkan keselamatan umat Islam. Sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan untuk maslahah ummah hanya diperlakukan oleh syarak, sekiranya tidak bercanggah dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Menurut fuqaha, sebarang penyakit perlu dihindari, dirawat, dan diubati. Dalam konteks ini, pencegahan daripada sebarang bentuk gejala yang boleh menjejaskan kesihatan dan nyawa adalah menjadi pegangan dan keutamaan ajaran Islam.